Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi hari ini. Okey, terima kasih banyak hak mana subscribe, like, komen dan share. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak bicarakan soal alasan-alasan dan juga penipuan-penipuan yang diberikan oleh Sanusi Makno. Kan kita boleh tengok soalan-soalan yang ditanya oleh Saifuddin Nasution dan helah-helah penipuan yang dijawab oleh Sanusi. Terang-terang, sangat-sangat jelas kita nampak dia cuba spin dan dia tak jawab pun soalan yang ditanya oleh Saifuddin Nasution. Langsung dia tak jawab. Lepas tu dia pusing dan dia kata dia nak saman. Okey, satulah settle dah lah, itulah Perikatan Nasional. Dan dia akan mainkan sentimen, dia akan buat satu sentimen, dia nak bagi macam dia akan buat, dia nak tunjuk macam kerajaan hari ni terlalu attack dekat dia. Duk nak menginayai puak-puak PAS ni, duk nak duk nak fitnah geng-geng PAS. Lepas tu duk nak menipu rakyat, duk nak tunjukkanlah kan. Dia macam dia nak tunjuk sorry dia orang akan tunjuk mengatakan kerajaan hari ni teruk. Memang dia orang akan buat satu sentimen penipuan demi penipuan untuk tunjuk kata kerajaan hari ni teruk, zalim. Sedangkan apa yang berlaku, apa tuduhan, apa tindakan yang diambil terhadap geng-geng PAS dan juga Perikatan Nasional ni berpunca daripada puak PAS tu sendiri. Sepatutnya kita dah nak kempen politik, kita nak berucap di khalayak ramai, sepatutnya kita ceritalah. Kita cerita dasar kan, kita cerita okey, kalau kita dapat memerintah, apa yang kita akan buat, okey, perubahan sistem reformasi ke bla bla bla, cerita kepada rakyat. Cerita, listkan apakah perubahan, pembaharuan yang hampa nak buat. Cerita kepada rakyat sepatutnya. Tapi langsung mereka tak cerita. Malah mereka mainkan isu-isu peribadi. Mereka puak-puak PAS Perikatan Nasional dan juga Sanusi ni, dia hanya attack secara peribadi. Kan? Sebelum ni dia main kata Anwar Ibrahim, dia attack peribadi, dia attack apa yang berlaku di dalam kehidupan Anwar Ibrahim. Dia attack segala-galanya berkaitan Anwar Ibrahim, sampai ke anak-anak dia, anak beranak, isteri dia, mak pak dia, kehidupan mak ngapak dia, semua dia petikaikan. Sebab apa? Sebab dia tak ada hujah. Dan baru-baru ni apabila Sanusi dia main berkempen dekat Selangor, dia attack dia attack Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari. Dia attack kepada Amiruddin, dia mainkan, lepas tu dia kaitkan dengan raja-raja Melayu. Jadi ucapan-ucapan tu telah bertentangan dengan perlembagaan negara. Dan dia juga apa yang dia attack tu, salah satu di dalam rukun negara. Nombor satu, kepercayaan kepada Tuhan. Dan nombor dua, kesetiaan kepada raja dan juga negara tau. Kesetiaan kepada raja dan juga negara. Dan last sekali, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan last sekali ni, kesopanan dan kesusilaan. Sopan, faham tak? Kan? Sopan. Tapi dia tak, ni geng-geng PAS ni tak ada sopan langsung. Macam Sanusi ni tak ada sopan. Kita boleh tengok kan, kempen dia sikit-sikit pala bapak hang, sikit-sikit pala bapak hang. Ayat dia itu lah. Kalau macam dia nak serang Anwar Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan ni, pala bapak hang, sikit-sikit pala bapak hang. Hampa tengok ada video dekat TikTok kan. Depa ambil konten-konten Sanusi ni, depa ambil setiap ucapan-ucapan kempen Sanusi ni, memang selalu sangat dia guna ayat kepala bapak hang. Cuba hampa nilai, bagus ke tak bagus? Kan? Hang mainkan sebab kan, macam contohlah macam sekarang ni, yang berpolitiknya aku.
Habis tu, apa kena mengenal dengan bapa aku? Tak ada kena mengenal dengan bapa aku. Aku yang berbicara politik. Tapi kenapa atas setiap serangan perlu juga kata dekat pak kita. Sedangkan pak kita tak langsung tidak berpolitik. Tapi dia mainkan ayat kepala bapa tu bagi nampak sedap sikit kan, bagi nampak dia ucapan dia tu gah sikit. Padahal ini semua orang kata apabila orang yang dah tak ada modal, orang yang tak tahu dah, depa nak cakap apa lagi ni? Depa nak nak bentang kepada pengundi ahli-ahli depa ni macam mana lagi ni? So mainlah kan. Tambah-tambah yang di antara banyak-banyak kritikan Sanusi terhadap Anwar Ibrahim, paling teruk, paling besar Anwar Ibrahim sehingga ambil tindakan apabila Sanusi sebut waktu 1998 Anwar Ibrahim dipecat disebabkan apa? Disebabkan Anu bertemu Anu. So bila fikir balik, cuba fikir balik, memang 1998 Anwar Ibrahim macam dipecat. So Anwar Ibrahim ditangkap. Bila ditangkap, dituduh, memang dituduh liwat. Memang tuduhan pertama, kes liwat yang pertama Anwar Ibrahim kena hadap. Dan bila Anwar Ibrahim fight, lawan di mahkamah, so Anwar Ibrahim tak bersalah tau. Anwar Ibrahim waktu 1998, bermula daripada 1998, Anwar Ibrahim dia dipenjara dulu, ditangkap dulu baru siasat. Sedangkan sepatutnya kalau untuk apa-apa tuduhan kes ke apa, kena macam seperti mana Najib Razak. Siasat dulu, proses pendakwaan dulu. Bila dah last terus tetap bersalah, barulah dipenjara. Ini cuba apa tengok kezaliman waktu tu. Tapi Sanusi ni dia bawa satu penipuan dan satu fitnah. Sebab Anwar Ibrahim waktu kes liwat pertama, Anwar Ibrahim tidak didapati bersalah setelah fight di mahkamah. Kan, tidak didapati bersalah tau. Kan, jadi cunculah depa tukar pula kepada pertuduhan lain, salah guna kuasa. Sebab kan Anwar Ibrahim hanya bagi satu arahan je. Kan, kalau dah ada bukti dakwalah ayat tu saja. Anwar Ibrahim dicas salah guna kuasa dan Anwar Ibrahim tidak bersalah di dalam tuduhan liwat yang pertama. Boleh pergi baca judgement dekat dalam, cari dekat dalam laman web lah, hampa boleh tengok. So kita boleh nilai sendiri. Sebab tu Anwar Ibrahim ambil tindakan kepada Sanusi. Anwar Ibrahim saman Sanusi 15 juta ringgit. Sebab yang berlaku macam lain, tapi yang Sanusi cakap dan fitnah di dalam Parlimen Tambun, sebab tu kempen pilihan raya yang ke-15. Sanusi fitnah, sebab tu Anwar Ibrahim ambil tindakan. Dan selepas kena saman, selepas Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri, kritikan hentaman fitnah yang dibuat oleh Sanusi, Anwar Ibrahim tak ambil tindakan pun. Dan pelbagailah, dia hentam Zahid, dia hentam Anthony Look, dia hentam pelbagai. Mereka tak ambil tindakan pun. Malah mereka tak ambil tindakan saman pun terhadap si Sanusi ni. Dan minggu lepas disebabkan Sanusi sentuh raja-raja Melayu, disebabkan dia ucapan dia tu, dia mempertikaikan susur galur antara dua sultan, Sultan Selangor dan Sultan Kedah. Kan, sehingga kan dia kata cuba tengok susur galur Sultan Kedah bukan main baik sebab tu boleh lantik dia. Kan, lepas tu dia kata Sultan Selangor ni boleh pula dia pergi lantik Amir hak yang cokiang. Sampai tahap tu. Jadi inilah padan muka dia lah kan. Jadi bila dah kena dakwa, dia menipu pula. Dia menipu polis, malah dia macam dia menipu rakyat. Soal apa kan? Soal apa dia menipu? Sebabkan ketua polis negara keluarkan kenyataan dia ni
polis call dia tak angkat-angkat kan. Sebab tu lah polis buat tangkapan pukul 3 pagi kan. Maaf, kali kedua maaf anak. Okey, jadi kita boleh tengok itulah kan, disebabkan dia pertikaian dia, okey, polis tangkap dia. Dan sekarang ni bulan Oktober barulah pendakwaan seterusnya kan. Jadi cuba hangpa tengok selepas dia macam selepas proses jaminan apa semua, lepas tu dia keluar daripada mahkamah, dia menipu kan. Dia kata kerajaan hari ni tidak boleh bersuara, kita tak boleh bersuara, kebebasan suara yang macam disekat apa kan. Jadi kepala hang duk kritik kerajaan hari ni bukan main best lagi, bukan main sedap lagi hang duk kritik kerajaan kan. Sangat-sangat teruk hang kritik kerajaan. Lepas tu adakah selama ni hang duk kritik hang duk kena tindakan? Hang tak kena tindakan pun. Ini first time hang kena tindakan sebabkan hang sentuh raja-raja Melayu je. Macam mana ni? Cuba hangpa tengok Sanusi kan. Dia punya, orang kata dia punya menipu dan menipu. Sekarang ni pasal REE. Pasal REE tu sebabnya Saifuddin Nasution suruh dia jawab soalan kan. Pertanyaan macam hak yang diberikan oleh Saifuddin Nasution, dan dia tak jawab pun. Tadi sidang media pagi tadi Saifuddin pun cakap dia tak jawab lagi pun kan. Dia hanya kata dok nak saman lah apa bla 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 kan. Itulah samalah juga dengan ni pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin kan, pasal hutang faedah kan. Dia nak sama Anwar Ibrahim. Lepas tu dia kata Anwar Ibrahim ni menipu kan. Kata Anwar Ibrahim ni tak hapuskan pun hutang peneroka. Bukan hutang faedah, hutang peneroka. Last sekali yang pengurusi baru faedah jawab, keluarkan kertas. Dan Anwar Ibrahim pun tunjukkan bukti memang Muhyiddin Yassin ni menipu, bapa penipu. Yang mula-mula Muhyiddin Yassin cabar Anwar Ibrahim, tunjuk bukti, mengatakan Anwar Ibrahim tu sign kan untuk pelupusan hutang tu. So Anwar Ibrahim bagi syarat, kalau Anwar Ibrahim tunjuk bukti, Anwar Ibrahim cakap dekat Muhyiddin, suruh Muhyiddin minta maaf atas tuduhan penipuan tu. Jadi Anwar Ibrahim pun bentangkan. Anwar Ibrahim cakap minggu lepas dia boleh buktikan sebelum dia pergi ke Vietnam. Yang penting Muhyiddin Yassin minta maaf. So tak ada pun, selepas Anwar Ibrahim bentangkan semalam, tak ada pun permohonan maaf daripada Muhyiddin. Seperti mana aku ada cakap dekat dalam TikTok kan, ada video. Pimpinan politik ni mustahil sangat dia nak minta maaf. Kalau macam mana aku nak cakap? Cuba apa tengok Hadi Awang pun sama juga. Dia boleh fitnah orang, boleh, tak ada masalah. Dia fitnah orang, hantar habis surat satu dunia yang kata Anwar Ibrahim ni ahli Freemason kan. Dia macam di dalam di dalam carta organisasi ada seorang tu nama Anwar Ibrahim. Jadi dia tak siasat Anwar Ibrahim ni siapa, macam mana rupa. Jadi dia bila dia sebarkan kepada Yusuf Al-Qaradawi, arwah dia sekarang. Lepas tu hayat ulama ni pun call lah Anwar Ibrahim, tanya, betul ke ni apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh hadis, surat sampai dalam bahasa Arab apa semua. So Anwar Ibrahim pun minta lah Nurul Izzah, anak-anak dah cari siapa dia ni ahli Freemason. Masa bila pula aku jadi ahli Freemason? Bila cek-cek di dalam carta organisasi, memang ada nama Anwar Ibrahim. Memang ada nama Anwar Ibrahim. Tapi rupa dia lain di dalam carta organisasi. So viral lah. Dan bila macam daripada pihak Pakatan Harapan dapat bentangkan balik tuduhan fitnah Hadi Awang, tak ada pun Hadi Awang minta maaf. Macam itulah Muhyiddin Yassin. Dari mana dia fitnah Anwar Ibrahim kan, pasal sebelum PRU, oh Anwar ni bakal
Dia ada di dalam mesyuarat Kristian. Oh, lepas tu kira macam dia kata Anwar Ibrahim ni akan bawa akan buat kristianisasi. Pelbagailah fitnah-fitnah dia. Kan? Tak ada apa sampai hari ni dia minta maaf. Cuba apa tengok. Tak ada langsung. Pimpinan-pimpinan ni hak semata-mata dia gila kuasa. Sangat mustahil kalau dia nak minta maaf. Kan? Kecuali pimpinan-pimpinan lebah-lebah hak di bawah ni kena saman, kena bayar, patut kena bayar ratus-ratus ribu dan juta-juta. Cuba tengok. Tak ada apa minta maaf. Last kali lah baru dia minta maaf lah. Kan? Bila dia dah macam dia diarahkan minta maaf, dia masih sombong. Seperti mana Razman. Sanusi kalah sama dengan Mahfuz, kena bayar 120 juta. Sampai hari ni Sanusi tak ada minta maaf. Tapi mereka kata mereka parti Islam. Mereka kata mereka parti Islam. Lepas tu mereka kata mereka ni menjunjung hadis dan juga Quran. Mereka punya parti mereka mengikut hadis dan juga Quran. Tapi kepimpinan mereka tak ikut pun cara-cara Islam. Dan Islam dah cakap tak boleh fitnah, bermaaf-maafan apa semua. Macam mana macam Anwar Ibrahim pun cakap, kalau setakat dia nak ambil tindakan dekat adik awang tu boleh sangat. Tapi Anwar Ibrahim cakap sebab kawan. So tak apalah. Sebab dulu Anwar Ibrahim cakap, video dia pun viral lah. Anwar cakap, dulu saya pernah bersama dengan Hadi. Kan? Saya pernah bersama dengan Tok Guru. Jadi saya tak gamak lah. Kan? Cuba hampa fikir sendiri lah macam tu. Kan? Jadi itulah. Mereka akan mainkan naratif penipuan demi penipuan dan terus menipu dan akan terus menipu demi kepentingan politik dan juga demi meraih undi. Apabila mereka dapat undi, of course lah mereka dapat tempat lah, mereka dapat lah kedudukan, mereka dapat macam-macam. Sebab apa? Sebab tempat kedudukan, kuasa, tahta. Apa yang mereka boleh buat, mereka akan buat demi nak dapat undi. Jadi itu lah kan. Sebab itulah kita daripada Walang dulu pun kita keluar daripada PAS ni. Bukan pasal apa. Pasal kita tengok mereka punya agenda mereka tu dulu lain, sekarang dah lain. Dulu agenda hudud, dulu duk tunggang RUU 355. Tunggang semampu boleh. Menjerit hidup dan mati kami hudud. Hudud adalah nyawa kami. Sekarang mereka tak sebut pasal hudud. Mereka tak sebut pasal RUU 355. Dah tak ada, dah tak wujud dah semua tu. Apa pendapat hampa sebenarnya? Kan? Sekarang ni kita pun tak tahu apa tujuan, apa yang mereka nak sebenarnya kalau mereka dapat memerintah. Kan? Sepanjang kempen ni kita tak dengar pun soal rasuah, soal mereka akan membasmi rasuah. Mereka tak cerita pun. Kalau mereka merintah, mereka akan tarik pelabur, mereka akan cari pelabur, tarik negara luar mat, macam mana masuk negara. Mereka tak cerita pun. Mereka hanya kritik, fitnah. Kita pun tak tahu apakah tujuan parti PAS nak memerintah negara ataupun negeri. Kan? 33 tahun, Kelantan. Peruntukan tahunan. Setiap negeri dapat peruntukan tahun. Jangan tipu. Kerajaan pusat selama ni tidak pernah, walaupun di zaman BN, zaman Mahathir dan zaman sebelum ni, tidak pernah anak tirikan Kelantan. Sebab apa? Sebab setiap tahun, setiap negeri di dalam negara kita akan dapat peruntukan tahunan. Kalau ada dia nak buat projek apa-apa, boleh pergi buat rayuan, boleh mohon, tak ada masalah. Sama ada proses tu ya. Cuba apa tengok, sebab apa? Waktu PAS ada di dalam kerajaan, langsung mereka tak sebut soal nak selesaikan masalah rakyat Kelantan. Sewaktu mereka ada di dalam kerajaan, langsung mereka tak bunyi pun pasal airport Kulim Hajjah Sanusi ni. Langsung dia tak bersuara, malah dia tak sebut pun soal duk nak buat projek Kenapa bila Anwar Ibrahim naik, barulah duk menjerit dekat Anwar Ibrahim, oh luluskanlah projek airport Kulim, luluskanlah peruntukan untuk nak selesaikan masalah rakyat. Dan Anwar Ibrahim pun macam petikaikan juga. Selama 3 bulan hampa duduk di dalam kerajaan pusat, apa yang hampa buat? Oh, sekarang ni beberapa orang ahli parlimen dah tak tahu, dah mati akal, dah pening.
tebuk bumi. Tu je mereka ingat jalan penyelesaian mereka. Tebuk bumi pakai pam. Bila elektrik tak ada, semua rakyat susah. Satu tempat tu semua susah. Sebab apa? Bila elektrik tak ada, pam air tu tak boleh hidup. Apabila pam air tu tak boleh hidup, memang air tak ada lah. Contohlah macam kami dekat Selangor, Alhamdulillah. Kalau elektrik tak ada tu jarang sangat-sangat lah. Memang payah lah kalau elektrik tak ada tu, kan? Kalau elektrik tak ada, air kami ada, tak ada masalah. Buka pipe tetap ada air. Dan air pun tetap ada juga. Habis-habis pun kalau pipe air pecah tepi-tepi jalan, kan? Bila pecah tepi-tepi jalan tu, ambil lah masa kadang-kadang sehari. Kadang-kadang tak sampai sehari lah. Kan, kalau kita punya rumah duk ada tangki besar di atas tu untuk penduduk, kan. Kalau ada, sempat je lah, kan. Habis-habis pun air slow. Tu je pun. Slow pun bukannya satu hari tu slow. Sementara tangki atas tu duk nak penuh. Sementara yang beberapa jam tu je lah, kan. Jadi tak ada pun Parti-PAS ni pada aku depa macam mana pun depa tak mampu untuk selesaikan masalah dan juga memberi manfaat kepada rakyat. Tak ada depa punya kejayaan, tak ada depa punya kebanggaan. Apakah macam kebanggaan hak yang dibawa oleh PAS? Tak ada pun. Pada aku gagal. Walaupun 33 tahun dan 3 tahun lebih dekat Kedah, memang tak selesai masalah, kan. Sanusi ambil alih negeri Kedah, duit dah ada tau. Kena ingat tu. Mukrif, Menteri Besar Kedah sewaktu PH 22 bulan, Mukrif dia dah dapat peruntukan tau. Bila Mukrif dia dah macam dia dah lantik kontraktor yang diluluskan, lepas tu kerajaan tumbang, naiklah Sanusi, dia lantik. Lepas tu dia lantik kontraktor lain. Cuba bayangkan, daripada dia ambil alih Kedah 2020 bulan Mac, projek tu berjalan bulan Februari 2021. Bayangkan, ambil tempoh tu dia macam dah berapa lama. Malah loji Sungai Limau dan juga Bukit Selambau baru 10%. Dekat-dekat dengan pilihan raya ni, Depa pilih bubuh pipe air tepi jalan. Tu adalah penyelesaian. Untuk kononnya cerita dekat rakyat, oh pipe air sampai dah ni. Oh, orang kat belah balik nak ada air ni. Tu lah penipuan Depa. Dulu perkara-perkara hak macam ni, hak wayang-wayang ni, dulu BN dia duk buat. UMNO BN je Depa duk buat dulu, kepimpinan dulu. Dan diteruskan oleh puak-puak PAS ni. Itu pun kalau macam Kedah ni kita tak sentuh lagi pasal REE, kan. Lepas tu dengan lombong, curi, rasuah, kena tangkap dah 2 hari lepas, 13 juta punya rasuah. Itu hak yang meluluskan tu Sanusi, dia hak yang sign untuk luluskan. Lepas tu hak yang Sanusi ada hantar surat kepada Kementerian Dalam Negeri, mohon, kan, pelbagailah untuk Kedah ni, kan. Lepas tu hak yang terbaru, Jabatan Audit Negara keluarkan kenyataan hak yang Sanusi ni dia salah guna wang tu, duit tu sepatutnya untuk baiki jalan raya, tapi dia pergi pakai kat lain. Pelbagai kesalahan, salah guna kuasa, rasuah. Kita nantikanlah. Ni Bukit Enggang tu, Kampung Ibu itu belum settle tau. Bukan main lagi menjerit rumah. Oh tak apa, kita akan buat rumah. Sembang tepuk tangan ni. Dah lah, sampai hari ni rumah tak siap lagi, kan. Dia umum apa dia lagi? Dia umum track, kan. Track lumba. Buat piboh bongo-bongo sikit, lepas tu tinggal berselut sampai hari ni. Umum stadium apa pun tak ada lagi. Pokok cherry pun duk ada di tengah-tengah tu. Sembang ni Allah, sembang gila-gila, sembang, kan. Lah hasil tak ada, kan. Umum puluhan bilion pelabur masuk Kedah, kan. 40 bilion dekat Langkawi untuk projek tambak laut. Kalau syarikat tu pun lari. Sepatutnya projek yang 40 bilion tu selesai bulan
Bulan Oktober 2023. Ogos 2023. Lah apa entah tak. Sembang lah. Oh, bukan main ke. Depa buat apa satu apa nama poster, tulis pelaburan terbesar di setiap negeri. Nombor 1 Selangor, nombor 2 Penang, nombor 3 depa buat Kedah. Katanya puluhan bilion masuk. Lah tolak 40 bilion pelaburan yang masuk dekat Langkawi. Tolak 40 bilion tu apa jadi? Kilang glove dekat apa kulit. Tu bina lah kilang besar-besar. Betul lari. Kan syarikat tu lari tinggalkan hutang kepada kerajaan negeri. Cuba tengok. Itu berjaya ke? Jadi geng, tolong subscribe, like, komen dan share, hantar kat mak apa tuan. Assalamualaikum. Subscribe. Okay.